Rasa macam ada yang baru masuk. Ke keluar balik. Oh, Wesley baru masuk. Okay, Wesley ada Wesley? Ada. Ada, okay. Jadi yang belum masuk, Pravin, Ku Yang Ying dengan Aisyah. Okay, tak apa, kita mulakan kelas dulu. Baik, hari ini hari Isnin 23 Ogos 2021. Cikgu harap semua orang dalam keadaan sihat. Sihat kan semua? Tak ada yang sakit Sehat. Sihat, bagus. Alhamdulillah, sihat. Cikgu ni masih tak baik gini, batuk Cakap lama sikit terbatuk. Cakap lama sikit batuk. Okey, cikgu harap semua orang dalam keadaan sihat-sihat selalu. Okey, hari ni kita belajar bahasa Melayu. Hari ni kita masuk tema yang kelima, pupuk perpaduan, unit 13, Formula 1 Malaysia. Tajuk dia ialah Sahutlah Cabaran. Jadi hari ni kita nak tengok kemahiran mendengar dan bertutur, iaitu standard pembelajaran 1.5.1, iaitu bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan pelbagai, ni pelbagi pula, pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah. Baik, jadi hari ini objektif dia ialah kamu dapat bercerita menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat berdasarkan poster. Okey, berdasarkan poster. Jadi nanti kamu akan bercerita berdasarkan poster. Hari ini kemahiran mendengar dan bertutur. Yang pertama, murid dapat menyatakan konsep jenis ayat dan ragam ayat untuk kriteria kejayaan. Dan yang kedua, kamu dapat bercerita menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat berdasarkan poster. Baik, yang pertama kita tengok dulu gambar ni. Apakah itu Formula 1? Bila sebut Formula 1 ada idea? Pernah dengar tak Formula 1 tu apa? Bahasa Inggeris panggil Formula 1 lah. Pernah dengar? Tahu Nam? Pernah dengar Formula Ya, 1? Formula Pernah. One. Pernah dengar? Formula bukan buat satu barang punya arahan. Formula tu bukan satu barang arahan. Kereta. Okey. Tak apa, tak apa. Tak ada masalah. Kamu share je apa yang kamu tahu. Okey, kalau kamu tengok dekat gambar ni, cikgu ada tulis Formula 1 ataupun Formula 1. Bahasa Inggeris panggil Formula 1. Bahasa Melayu panggil Formula 1. Sebenarnya Formula 1 ni ialah satu perlumbaan kereta. Okey, satu perlumbaan kereta yang mana mereka menggunakan kereta yang dipanggil sebagai Formula 1 ataupun Formula 1. Inilah contoh kereta Formula 1. Kalau kamu tengok, kereta dia tak macam kereta pun. Betul tak? Ada tak orang bawa kereta macam ni kat jalan? Tak ada, ini guna untuk race punya. Ya, ini guna untuk race sahaja. Untuk perlumbaan sahaja. Okey, hanya untuk perlumbaan sahaja. Dan kereta ni tak ada dijual di mana-mana pasar raya ke kedai ke, mana-mana showroom ke, tak ada Tak ada. Kalau ada pun mungkin yang model lah, model kereta mainan tu. Tapi kalau kereta sebenar dia tak ada jual. Sebab yang ni memang hanya untuk perlumbaan sahaja. Dan kalau sebut Formula 1 ni ataupun Formula 1 ni, perlumbaan yang sangat sangat terkenal lah. Sebab kereta yang digunakan ni kereta yang sangat laju. Siapa tahu kelajuan dia berapa? Pernah tengok tak dekat televisyen? Tak tahu. Pernah tapi tak tahu. Pernah tapi tak tahu. Siapa yang tahu? Ada tak yang tahu? Yang lelaki lah khususnya yang suka tengok orang lumba-lumba kereta ni. Kalau perempuan mungkin tak ada kot. Tapi ada tak? Cikgu rasa ramai je perempuan yang suka tengok kereta lumba-lumba ni. Tapi kelas kita cikgu tak tahu lah. Okay, Formula 1 ni ataupun Formula 1 ni, dia merupakan kereta yang sangat laju. Dan kereta yang digunakan ni kereta yang hanya digunakan dalam perlumbaan saja. Kereta dia ni pula hanya ada satu tempat duduk. Tahu apa maksud satu tempat duduk? Tak boleh couple duduk. Tak boleh duduk 2 orang ke 3 orang ke, tak boleh. 1 orang ke. Dan tempat duduk dia tu sangat sempit. Tahu apa maksud sempit?
Cikgu, kalau gemuk tak boleh. Gemuk tak boleh. Syarat nak jadi pelumba Formula 1, dia mesti badan yang fit lah, badan yang ideal. Berat badan BMI dia ideal lah. Kan kita dah belajar dalam PJ, betul tak? Komposisi badan. BMI. Ingat lagi BMI? Yang tinggi, berat bahagi dengan tinggi darab tinggi tu. Ingat tak? Tak ingat? Dalam PJ, kita ada buat segak. Kita kena tahu kita punya tinggi. Kita kena tahu kita punya berat. Untuk dapatkan BMI. Jadi untuk jadi pelumba kereta ni, BMI dia mesti BMI yang normal lah, BMI yang ideal, yang okey lah, yang sesuai dengan berat badan dan juga tinggi dia. Dia tak boleh besar, dia tak boleh terlalu kecil. Dia mesti kena sedang-sedang lah, sederhana badan dia tu. Supaya dia boleh pandu kereta ni. Okay, kereta ni dia ada tempat duduk yang sangat sempit. Dan kereta ni sangat laju. Kelajuan dia berapa? Boleh cecah sampai 400 km per jam. Laju kereta ni. Tapi biasanya dekat dalam track, dekat dalam litar, dia tak boleh sampai 400 lah. Dia boleh takat 300 lebih macam tu je. Sebab apa? Siapa boleh jawab? Kenapa dalam track dia tak boleh sampai 400? Dia dah sampai 300 lebih je. Tapi dia Nanti tak boleh break. bukan. Hampir tepat, tapi tak tepat lagi tu. Siapa boleh jawab? Tak hilang kawalan. Takut hilang kawalan. Kurang tepat. Tapi bagus. Bagi respon tu bagus. Break. Nanti break tak. Break tak makan. Okey, bagus. Jawapan kamu tu semua jawapan yang orang kata apa, ada idea. Tapi kenapa dalam track tu dia tak boleh pandu sampai 400? Okey, ada satu sebab dia. Sebab dia ialah track tak panjang. Tahu apa maksud track tak panjang? Faham apa maksud track tu tak panjang? Litar tu tak cukup panjang untuk dia bawa sampai cecah 400 tu. Sebab track tu ada banyak selekoh. Tahu apa selekoh? Corner. Tahu corner? Kalau jalan dia terus saja boleh lah sampai 400. Tapi kalau dah asyik belok kiri kanan macam mana nak cecah 400 Betul tak? Macam kamu naik kereta ataupun naik motosikal lah. Cuba kalau lalu dekat kawasan selekoh, boleh tak nak pandu laju? Tak boleh. Tak boleh. Nanti langgar. Nanti terlanggar itu, terlanggar ini, terbabas. Okay, terbabas. Out of control Susah nak kawal. Tapi kereta ni sangat-sangat rendah. Okay, sangat rendah. Jadi kalau kamu pernah tengok dekat televisyen, ini ialah kereta Formula 1. Kereta Formula 1 sekarang dah tak seronok macam dulu. Cikgu dulu antara peminat kereta Formula 1 ni. Tapi sekarang dah tak seronok. Sebab apa? Yang tak seronok yang pertama, bunyi dia. Dia tak macam dulu. Kalau dulu bising bunyi dia. Pernah dengar? Pernah tengok dekat televisyen? Tak pernah? Bagus lah. Pernah. Okay. Bunyi dia sangat bising kalau Formula 1 ni. Tapi sekarang dah tak bising. Sekarang dah tak bising tu yang tak best tu. Dia rasa macam tak laju. Tapi sebenarnya laju je. Sama je laju dia. Cumanya bunyi dia perlahan. Bunyi dia dah perlahan. Jadi kalau kita tengok perlumbaan, kalau bunyi perlahan, tak rasa macam lumba lah. Betul tak? Itu yang pertama. Yang kedua, kereta dia tu dah terlampau banyak sangat teknologi. Teknologi dah terlampau banyak. Terlampau banyak maksudnya semuanya dikawal oleh AI. Tahu apa maksud AI? Artificial Intelligence. Dikontrol oleh robot banyak Okay, dia banyak sangat function-function yang boleh dikontrol oleh komputer dan sebagainya. Macam kereta sekarang. Perasan tak kereta sekarang? Kereta zaman sekarang ada yang boleh parking sendiri. Betul tak? Tahu ke tak tahu? X70. Macam X70. Boleh parking sendiri contoh kan. Ada kamera 360 dan macam-macam lagi lah. Jadi orang yang pandu kereta tu tak pandai pandu kereta pun boleh pandu kereta. Sebab apa? Dia tak payah banyak skill. Sebab kereta tu dah ada macam-macam function yang boleh bantu dia pandu kereta dengan lebih baik. Ya, lock on. Angkat tangan nak cakap apa? Tak ada. Okey. Jadi perlumbaan sekarang dah tak berapa nak seronok sebenarnya. Sebab apa? Sebab
dia dah tak bergantung kepada skill individu tu. Dia bergantung kepada teknologi. Jadi kalau pasukan tu ada banyak duit, dia boleh beli teknologi macam-macam, dia menang. Tapi kalau pasukan tu tak ada duit, dia tak dapat beli macam-macam teknologi, apa jadi? Apa jadi? Kalau dia tak ada duit, pasukan dia tak cukup duit, nak beli macam-macam tak ada duit, apa jadi kat pasukan dia? Kalah ni. Kalah. Tak. Kalah. Biasanya kalah. Jadi nak menang, banyak duit. Tak ada duit, kalah. Biasanya macam itulah perlumbaan sekarang. Dah tak seronok. Tak macam dulu. Kalau dia cikgu suka tengok dulu sebab dia punya pelumba dia. Dia punya racer dia tu. Hebat. Dia pandai pandu kereta apa semua. Tapi sekarang dah tak perlu hebat macam tu lagi. Sebab apa? Kereta masing-masing semua hebat-hebat. Kalau dalam Formula 1 ni kereta Cikgu. yang Kalau menang boleh dapat duit ah. Yo, sangat kaya, sangat kaya. Siapa yang nak kaya, boleh jadi pelumba. Tapi risiko tak? Tahu apa risiko dia? Tahu apa risiko jadi seorang pelumba? Apa risiko? Risiko ni macam orang kata apa? Bahasa Inggeris panggil risk. R-I-S-K, risk. Senang cedera. Apa Pravin? Boleh senang cedera. Okey, apa yang Pravin cakap tu hampir tepat. Tapi yang paling tepat dia ialah senang mati. Tahu apa maksud senang mati? Tahu. Cepat mati yo. Accident mati yo. Jangan buat main. Kalau kereta tu terbakar, habis. Jadi orang yang masuk perlumbaan ni biasanya dia mempertaruhkan nyawa dia. Kamu sanggup ke mempertaruhkan nyawa kamu? Tak mau. Untuk dapat sebanyak mana duit. Duit memang dapat sangat kaya. Orang yang bawa kereta ni memang sangat kaya. Nama salah seorang pelumba yang kaya di dunia, nama dia Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Dia pelumba kereta ni yang depan ni. Ini kereta Mercedes. Cikgu, dia alive atau sudah mati? Dia masih hidup. Dia masih muda. Tapi dia belum accident dan belum mati lah. Biasanya. Ada dulu seorang pelumba legenda. Nama dia Michael Schumacher. Michael Schumacher ni dia sangat hebat. Dia memandu Ferrari. Yang ni Mercedes. McLaren Mercedes yang menggunakan tajaan Petronas, yang menggunakan minyak Petronas. Yang ni yang kita perlu bangga ni. Sebab dia guna minyak Malaysia, Petronas. Yang lain tak pakai minyak Malaysia. Yang lain pakai minyak lain. Sebenarnya minyak yang sangat baik, sangat hebat di dalam perlumbaan ialah minyak Petronas. Sebab tu dia mahal. Kau faham tak? Perasan tak? Kenapa minyak Petronas mahal? Sebab minyak dia sangat berkualiti. Berbanding Shell dan sebagainya. Jadi nak tahu minyak mana yang baik, tengok dalam perlumbaan. Pasukan mana yang menang, tengok dia pakai minyak apa. Kalau dia pakai Petronas tu, Petronas lah sangat baik. Biasanya macam tu lah. Kalau tengok dalam perlumbaan motosikal pun sama. Semua yang menang banyak pakai Petronas. Sama ada Petronas ataupun Shell sahaja. Selain daripada minyak tu, kita tak pernah dengar. Tak pernah lagi cikgu dengar minyak Petron. Pernah dengar Petron? Kat Gemencik pun ada Petron. Cikgu, Petron green color ke blue color Dia pakai yang racing punya lah. Dia tak pakailah minyak macam kita beli RON 95 yang warna kuning kan. Ataupun yang RON 97. Ya. Cikgu. Ya, Pravin. Cikgu pernah dengar Caltex tak? Caltex. Ya, pernah dengar Caltex. Kenapa? Itu bintang dia. Ya, bintang Caltex. Caltex. Dia minyak Malaysia kan? Bukan. Dia minyak luar negara. Caltex, Shell, itu minyak luar negara. Petron tu dulu asalnya minyak Esso Mobil. Dia sudah tukar jenama jadi Petron. Tapi yang sampai sekarang yang masih terkenal, petroleum yang paling terkenal adalah Petronas lah. Satu dunia kenal Petronas. Sebab apa? Dalam perlumbaan, kereta yang banyak jadi champion, semua guna Petronas. Jadi Petronas ni sangat hebat sebenarnya. Dan siapa negara mana yang keluarkan Petronas? Malaysia. Hebat Malaysia. Walaupun kita tak ada pelumba F1,
Tapi kita ada minyak Petronas yang sangat terkenal. Okey? Boleh? Boleh tahu serba sedikit tentang Formula 1 daripada apa yang cikgu cerita ni? Boleh. Boleh Jadi lepas ni kalau orang kata Formula 1 dalam kepala kamu, kalau kamu boleh nampak kereta ni Ini kereta Formula 1. Okey, sekarang Malaysia dah tak jadi tuan rumah lagi. Malaysia dah tak jadi tuan rumah sudah berapa tahun Sudah 3 tahun ke 4 tahun dah tak jadi Petronas. Dah tak jadi tuan rumah, host untuk perlumbaan Formula 1. Ya, Aisyah? Saya terbuka mic. Oh, terbuka mic. Okey, sebab setiap kali ada perlumbaan Formula 1 ni, dia akan menggunakan banyak duit. Duit yang sangat banyak. Okey, sebab nak sediakan pertandingan ni bukan mudah. Okey, kena bayar banyak duit kepada pemenang dan sebagainya. Kalau dekat Singapura ada. Singapura yang best dia lumba waktu malam. Sebab dia punya track dia ada lampu. Kalau kat kita dekat Lita Sepang tu lah, F1 Sepang Circuit tu. Tapi kita tak lawan malam, kita lawan siang. Okay, tapi kalau di Singapura dia lawan waktu malam. Dia dengan dekat Dubai. Dekat Qatar, negara Qatar dia guna track malam. Jadi lumba waktu malam. Okay, jadi ini adalah Formula 1. Siapa yang ada Astro kat rumah dia yang selalu tengok channel-channel sport tu, adalah lumba Formula 1. Boleh tengok siapa yang minat lumba Yang minat lumba kereta ke dan sebagainya boleh tengok. Okay, itu tentang tak minat. Lim Zahan tak minat. Tak minat tak apa Lim Zahan, jangan risau. Tak minat tak apa. Yang penting jangan pandu kereta laju-laju dekat jalan. Dekat jalan bukan tempat berlumba. Okey, dekat jalan bukan tempat berlumba. Macam cikgu kalau nak berlumba, cikgu ada tempat dia. Mana tempat dia? Ni, tengok ni. Nampak ni? Ini tempat lumba cikgu. Dekat komputer. Kalau di jalan raya, cikgu takkan berlumba. Sebab apa? Yang pertama, cikgu tak nak kereta rosak. Yang kedua, cikgu tak nak bayar saman. Dan yang ketiga, mati lah. Tak nak lah accident mati dekat jalan kan. Okay, jadi ingat, nanti kamu akan dewasa, kamu akan besar. Jangan salah guna kenderaan kamu tu untuk berlumba di jalan raya. Kalau kamu nak jadi seorang pelumba, lumbalah di Lita macam orang yang lumba F1 ni. Jangan lumba di jalan raya, bahaya. Sebab apa? Sebab tak ada keselamatan pun. Tengok orang yang lumba F1 ni dia pakai helmet tau. Helmet ni mahal tau. Harga dia beribu-ribu, puluh ribu harga dia. So susah nak pecah helmet ni. Dan pakaian yang dia pakai tu pula kalis api dan sebagainya. Okay, sangat-sangat safety lah. Kalau accident sampai kereta, Kalaulah dia pakai semua mahal-mahal lah, nanti dia accident dia takkan mati lah. Biasanya susah matilah. Susah lah nak mati. Melainkan kalau dia accident tu, kereta dia meletup sampai berkecai semua, dia pun habis. Tu baru mati lah. Tapi biasanya susah lah. Sebab apa? Dia punya safety dah tinggi. Kamu perasan tak dekat kereta ni, nampak tak ni? Dia ada macam satu besi kat depan ni. Yang melengkung ni. Yang curve ni. Nampak? Nampak macam sangkar. Macam sangkar kan? Ini antara safety yang terbaru daripada Formula 1. Ni kereta yang safety yang terbaru lah. Kalau kereta yang lama tak ada benda ni. Kalau kereta yang baru-baru semua ada benda ni. Use dia apa? Use dia apa? Supaya bila kemalangan, dia menyelamatkan pelumba tu daripada terhimpit. Tahu terhimpit? Dia tak kena badan orang tu lah. Faham tak? So benda tu akan support dia supaya tak kena. Macam kalau dalam kereta ada yang orang pasang besi cage tu. Pernah tengok tak? Dia macam sangkar besi yang dalam kereta tu. Pernah tengok? Tak pernah tengok? Tak ada. Tak ada Tak ada, cikgu tunjuk sekejap Cikgu, kalau kamu tanya cikgu tak boleh tak tunjuk. Rasa apa? Rasa serba salah. Okey. Cikgu, hari ni kita belajar kereta lah. Kita belajar sikit-sikit je. Bukannya nak suruh kamu belajar pasal kereta pun. Tapi sekurang-kurangnya kamu tahulah tentang F1.
Tak adalah bila orang sebut F1 kamu, apa itu F1? Wah, saya tak pernah dengar F1. Contoh jangan sampai macam tu. Okey, kamu kena tahu tentang F1 ni. Nanti orang ingat awak bodoh. Sebab kamu jangan sampai tak tahu apa langsung lah. Okey, ini dalaman dia. Dalaman F1 nampak dia macam ni. Okey, ini F1. Dalaman dia macam ni. Yang ni kereta lama. Kalau kereta yang baru-baru nampak ni, dia ada bracket ni dekat depan ni. Nampak tu, sangat sempit tu. Mana selesa pun. Oh, dia macam bracket. Dia sangat-sangat sempit. Sangat. Ya. Kenapa tadi cikgu cakap bagi kita tengok ada apa salah? Bagi tengok apa salah. Ni dia akan nampak pemandangan dia macam ni dalam kereta. F1 cockpit. Kalau zaman dahulu, dia tak ada benda ni dekat depan ni. Sekarang dah ada. Okay, kalau siapa yang suka main video game, dia tahu dalam bila pandu kereta ni rasa macam mana. Ni. Kereta ni sangat laju. Dia boleh memecut 100 km per jam dalam masa 2 saat ke 3 saat macam tu je. Sangat laju. Ni contoh kereta yang lama-lama dulu F1. Dia tak ada bracket tu. Jadi safety dia kurang. Okay. Safety dia kurang. Jadi F1 ni antara kereta lumba yang sangat laju. Jadi dia bahaya . Memang bahaya. Siapa yang tak pandai nak tak pandai nak pandu, janganlah gatal-gatal tangan pergi pandu. Macam tu lah. Sebab kereta ni pun sangat mahal. Kereta ni pun sangat mahal. Harga dia sangat mahal. Okay. Baik. Kita teruskan pembelajaran kita hari ni. Jadi cikgu harap semua dah faham apa itu F1. Jadi kita nak tengok hari ni berkaitan dengan buku teks muka surat 66. Dia ada cakap tentang perlumbaan Formula 1 Malaysia. Boleh nampak dekat sini dia ada tulis perlumbaan Formula 1 Malaysia. Nampak? Okey, jadi bila kamu tengok buku teks muka surat 66 ni, benda pertama yang kamu perlu buat ialah meneliti poster ni. Yang pertama, kita baca dahulu untuk memahami maklumat di dalam poster. Yang kedua, kita teliti dan fahami gambar yang diberi. Dan yang ketiga, kita bina ayat untuk bercerita berdasarkan poster. Okey, kita pergi yang pertama dahulu. Iaitu, kita baca maklumat yang ada dalam poster. Okey, baik. Seorang baca boleh tak? Siapa nak baca? Boleh. Saya. Okey, Shanice. Cikgu, itu Anda. Ya, betul. Anda suka akan cabaran. Anda bersemangat wajah dan cinta akan perpaduan. Sertailah perlumbaan yang bakal menguji semangat setiap kawan dan perpaduan Anda. Tua ayam nampak di kaki tua manusia, tiada siapa yang tahu. Mungkin Andalah juara yang kami cari. Okey, sambung lagi. Perlumbaan Formula 1 Malaysia. Sempena hari perpaduan. Tarikh Julai 20 Isnin. Masa 8 pagi. Tempat Padang SJKC Baling. Syarat terbuka kepada murid tahap 2. Penyertaan adalah secara berkumpulan. Setiap kumpulan mestilah terdiri daripada 3 orang peserta yang berbilang bangsa. Keputusan pengadil adalah muktamad. Sesiapa yang berminat sila hubungi Cikgu Safiq atau Cikgu Suilian. Hadiah menarik menanti Anda. Tarikh tutup penyertaan Julai 20. Okey, baik. Terima kasih, Shanice. Baik, tadi kamu semua dah dengar kan Shanice baca, betul? Cikgu dapat dengar dengan jelas suara dia. Yang lain dapat dengar tak suara Shanice? Dapat. Okey, dapat. Baik, kita tengok satu-satu. Ada tak perkataan yang kamu tak faham? Ada tak? Tak ada? Wow,
Kalau tak ada Cikgu ada, nanti saya cari. Sekejap. Ha, cuba tengok ada tak perkataan yang kamu tak faham. Sebab kita kena baca dan faham dulu. Cikgu, saya tak tahu berbilang bangsa. Berbilang bangsa. Okey. Lagi yang lain? Ada tak perkataan lain? Shanice dia tak tahu berbilang Itu bangsa. tuah ayam. Tuah ayam. Tuah ayam. Tuah ayam. Ya, yang tu. Okey. Pravin kata yang tu. tuah ayam. Shanice kata tadi berbilang bangsa. Lagi yang lain? Yang lain? Oi, yang lain semua tahu. Cikgu tanya ni. Yang lain semua tahu ke? Shanice dengan Pravin je yang tak tahu. Ya, betul. Patut tadi cikgu tanya orang yang dah tahu semua ni. Apa? Apa, Sam? Pengadil. Oh, pengadil. Betul, Sam. Pengadil Sam Yang ni? Betul. Okey, Sam tanya pengadil. Shanice tanya berbilang bangsa. Pravin tanya tuah ayam. Lagi yang lain? Yang lain? Yang lain semua faham? Okey, baik. Terima kasih kepada 3 orang yang bertanya tu. Sekejap lagi cikgu respon. Kita tengok dulu satu persatu. Apa yang cikgu rasa perkataan yang mungkin baharu bagi kamu? Yang pertama, cabaran. Bila sebut cabaran, cabaran ni apa? Cabaran ni satu perkara yang mencabar kemampuan atau ketabahan seseorang. Okey, contoh. Kamu rasa tak ada challenging lah buat benda yang sama je hari-hari. Jadi kamu nak buat benda baru. Bila buat benda baru, kamu kena belajar. Bila belajar, itu dipanggil cabaran. Faham tak? Tak faham? Faham atau tak faham? Apa yang cikgu sampaikan tadi tu? Faham. Faham Contoh lah, contoh. Faham. Contoh, cikgu bagi benda yang senang aja. Okey. Kalau orang tanya kat kamu soalan matematik kan. Contoh, 1 tambah 1. Jawapan dia apa? 2. 2. Kamu rasa senang tak soalan tu? Senang. Sangat senang, betul tak? Jadi kamu minta satu cabaran yang lebih lah. Bagilah soalan susah sikit. Bagi saya susah sikit nak fikir. Ini senang sangat. 1 tambah 1. Bagilah susah sikit. Contohlah. 198 tambah 347. Contoh. Barulah nampak nombor besar sikit. Kamu rasa mencabar sikit nak jawab soalan tu. Kamu kena ambil masa sikit untuk fikir. Itu dipanggil cabaran. Boleh faham tak? Itu contoh lah. Contoh untuk soalan matematik. Boleh. Ada lagi cabaran yang lain. Banyak lagi cabaran yang lain. Kan? Contoh cabaran yang lain dia, mak kamu ataupun nenek kamu ke suruh kamu memasak. Kan? Biasanya kamu tak masak. Nenek kamu kata, hari ni tak tahu buat apa kan? Cuba memasak. Cuba kamu masak. Bila kamu masak, itu satu cabaran yang baru untuk kamu. Kamu kena belajar memasak. Okey, itu contohlah cabaran. Okey, cikgu harap kamu faham perkataan cabaran. Kalau tak faham, kamu boleh tengok kamus. Baik, yang kedua, bersemangat wajar. Ada dekat sini. Bersemangat wajar. Bersemangat wajar maksudnya orang yang semangat dia kuat. Okey, semangat dia kuat. Dia tak cepat mengalah. Dia tidak cepat mudah mengalah. Okey. Dia sentiasa rasa nak buat. Dia bersemangat wajar. Semangat dia kuat. Contoh macam kamu. Kalau kamu kata kamu nak jadi orang yang kaya, kamu mesti berusaha untuk jadi orang kaya. Okey, kamu mesti kerja sungguh-sungguh, belajar rajin-rajin supaya nanti dapat kerja yang baik, duit yang banyak, baru kaya. Tapi kalau kamu malas, adakah itu semangat wajar? Semangat wajar ke? Kamu kata kamu nak jadi kaya, nak jadi orang yang senang satu hari nanti, tapi kamu malas. Adakah itu semangat wajar? Tak, kamu tak
kamu tak boleh berjaya punya. Kamu takkan berjaya. Sebab apa? Kamu malas. Jadi selalunya orang yang berjaya ni, kata kunci dia ataupun keyword dia atau point yang penting dia ialah kena rajin. Kena bersemangat wajar. Kena kuat. Tak boleh malas sikit dah, susah sikit dah malas nak buat. Habis lah. Tak boleh lah macam tu. Baik, seterusnya. Perlumbaan. Ada perkataan dekat sini. Perlumbaan. Perlumbaan ni berkaitan dengan perlawanan kecepatan. Lumba. Nak tengok siapa cepat. Siapa pantas. Itu dipanggil perlumbaan. Boleh faham? Boleh. Okey, kalau macam pertandingan, biasanya nak tengok siapa yang pandai. Kalau pertandingan syarahan, nak tengok siapa pandai bercakap. Kalau pertandingan kuis, nak tengok siapa pandai jawab kuis. Tapi kalau perlumbaan, dia pun pertandingan juga. Sama juga. Cuma dia pertandingan berkaitan dengan cepat. Siapa cepat. Okey, itu perlumbaan. Yang seterusnya perkataan setia kawan. Ada dekat sini. Setia kawan. Setia kawan ni maksudnya bersatu lah. Perasaan bersatu. Kamu rasa nak bersatu, nak bekerjasama dengan orang. Itu setia kawan. Lagi perkataan tuah. Tadi Pravin ada tanya apa itu tuah ayam. Tuah ayam maksudnya untung. Keuntungan. Okay, kenapa dia kata tuah ayam nampak di kaki? Kamu perasan tak? Ayam dia ada taji. Tahu apa itu taji? Pernah dengar tak? Taji. Tak ada. Tak pernah dengar? Tak pernah. Okey, cikgu tunjuk. Baik, setiap ayam dia ada macam satu kuku tau dekat kaki dia. Pernah tengok tak? Kuku yang tajam. Oh, pernah ada. Sekejap cikgu tunjuk. Ni, pernah tengok tak ni? Ayam dia ada kuku tajam dekat belakang dia ni. Ini kita panggil taji. Kalau zaman dahulu, orang guna ayam ni untuk bersabung. Bersabung ni maksud dia untuk apa? Untuk gaduh. Tahu apa maksud gaduh? Bagi lawan ayam tu. Pernah tengok tak orang lawan ayam? Ni, pernah tengok tak ni? Yang tajam ni. Oh, ada. Tak nampak cikgu, internet lag. Internet cikgu ke internet kamu? Cikgu pun tak pasti. Boleh nampak? Boleh cikgu, saya boleh nampak. Ni, yang tajam ni. Selalunya ada pada ayam jantan. Tahu apa itu ayam jantan? Cikgu, itu kaki belakang warna kaki. Ya, dekat belakang kaki dia ada satu kuku yang tajam. Yang ni kita panggil sebagai taji. Taji ni yang dianggap sebagai tuah untuk ayam. Sebab ayam jantan tahu ayam jantan? Tahu apa itu ayam jantan? Cikgu, ayam jantan tu ayam kampung. Ayam yang male lah, male, lelaki. Kalau lelaki. kan, ayam yang berkokok tu. Kokok. Pernah dengar pagi-pagi? Cikgu, itu. Cikgu, kongci. Itu ayam jantan. Dipanggil apa? Roaster bahasa Inggeris. Roaster betul. Kan? Ayam jantan. Ayam jantan ni dia sifat dia suka berlawan. Tahu apa maksud berlawan? Sebab untuk dapatkan dia punya pasangan atau partner dia. Boleh faham tak? Boleh. Jadi kalau dia tak cukup kuat, macam mana dia nak dapat dia punya partner? Boleh faham tak? Jadi dia kena ada kekuatan dia. Kekuatan dia apa? Dia boleh berlawan. Dia boleh berlawan dengan ayam jantan yang lain. Jadi macam mana nak menang? Kalau dia punya taji dia ni ataupun kuku yang belakang kaki dia ni tak besar dan tak tajam dan tak panjang. Jadi dia kena besar dan panjang barulah dia jadi kuat. Supaya bila dia bergaduh dengan ayam lain kalah dengan dia. Contoh. Jadi sebab tu kata ayam ni nak tahu kuat tak kuat kalau taji dia tu besar. Ini dipanggil taji ni. Okey, yang kuku dia yang tajam dekat bahagian belakang ni. Itu ayam lah, cerita pasal ayam. Siapa yang dekat rumah dia ada ayam kampung, ayam jantan tu, boleh tengok dekat kaki dia tu.
Kalau tajam dan besar, panjang tu, itu ayam yang hebat lah. Ayam yang hebat lah. Hebat dari segi apa? Hebat dari segi gaduh lah. Sebab ayam ni dia bergaduh lah. Dia bukan boleh lawan belajar pun. Kita jangan jadi macam ayam. Faham? Kita jangan jadi macam ayam. Kita jadi seperti manusia lah. Kita gunakan otak kita untuk dapatkan sesuatu. Janganlah kita gunakan kita punya kekuatan untuk dapatkan sesuatu. Macam binatang. Kalau kamu perasan, kalau kamu pernah tengok National Geography ke ataupun Animal Planet ke, pernah tengok tak? Macam mana haiwan jantan ni, dia nak dapatkan haiwan betina, dia mesti kena bersaing. Dia mesti kena berlawan dengan haiwan jantan yang lain. Pernah tengok tak? Ke tak pernah tengok? Faham tak cikgu cakap ni? Faham. Saya tak pernah tengok. Tak pernah tengok dekat TV, Animal Planet ke apa. Contoh macam harimau. Ataupun harimau susah nak tengok. Oh, cikgu, saya tahu. Itu dia dan itu leopard dia fight. Dia mesti akan fight untuk dapatkan yang female punya. Tahu apa maksud female? Oh, dapat perempuan. Nak dapat perempuan. husband. Dia nak jadi ketua satu-satu tempat kawasan tu pun dia mesti kena berlawan dulu. Tengok siapa yang menang. Kalau dia Ini saya menang, tak dia pernah. jadi ketua. Macam tu lah. Itu binatang lah. Itu cara hidup binatang. Mereka bukan nak lawan soalan matematik. Faham tak? Kan? Dia nak dapatkan satu tempat tu, dia nak jadi ketua dekat tempat tu, dia kena pandai cakap. Oh no. Dia bukan macam orang. Dia kena lawan. Tapi kalau ayam, lawan dia guna apa? Dia guna taji. Jadi itulah yang tadi cikgu tunjuk, yang kuku yang tajam tu. Jadi kalau ayam ni nak tahu ayam tu hebat tak hebat, tengok dekat kaki dia. Sebab tu dia kata tuah ayam nampak di kaki. Kalau tuah manusia tiada siapa yang tahu. Jadi kalau manusia ni tak ada siapa pun tahu. Tak semestinya kamu kena berbadan besar baru kamu hebat. Tak semestinya kamu kena badan berketul-ketul baru kamu hebat. Tak semestinya. Sebab manusia ni dia guna otak. Okay, kita guna otak. Ada orang, kalau kamu tengok macam apa, Mark Zuckerberg yang buat Facebook. Tahu Facebook? Tahu? Tengok Mark Zuckerberg, badan dia besar, betul-betul. Tak kan? Ataupun yang buat Microsoft, itu apa, Bill Gates. Pernah tengok tak? Dia orang yang sangat kaya lah. Bill Gates. Lepas tu lagi Elon Musk yang buat kereta Tesla tu. Tahu tak? Ke tak tahu? Saya tak tahu. Saya tahu orang Cina saja. Okey. Siapa orang Cina yang kamu tahu? Pernah dengar tak apa tu nama? Yang buat Alibaba tu. Aduh, lupa lah. Yang sangat Ma terkenal. Apa nama dia? Ma Yin. Kamu cuba tengok badan dia. Cuba tengok badan dia. Badan dia besar. Padahal dia kecil, Dia kecil, buat Lazada. kecil kurus saja. Lazada semua tu kan. Orang dia kecil je. Orang dia tak nampak macam sangat kuat. Tapi kenapa dia boleh jadi orang yang sangat hebat dekat dunia? Dia ada otak. Ya, dia guna otak dia. Jadi sebab tu dia kata tuah manusia tiada siapa yang tahu. Jangan tengok pada badan atau pada kaki, pada tangan yang besar ke. Tak, jangan. Manusia bukan macam tu. Manusia bukan macam binatang. Kalau zaman dahulu manusia macam tu. Manusia zaman dahulu sikit-sikit bergaduh. Siapa yang besar, siapa yang kuat, dialah yang hebat. Tapi kalau zaman sekarang, tak. Zaman sekarang kita guna otak. Siapa yang pandai guna otak dengan baik, dialah hebat. Okey? Itu maksud dia. Okey, lagi kita tengok juara. Mungkin anda lah juara yang kami cari. Juara tu maksudnya Johan lah, champion. Ataupun pemenang nombor 1. Itu dipanggil juara. Boleh faham? Okey, lagi muktamad. Muktamad tu apa ni ada dekat sini? Muktamad. Muktamad ni maksudnya tidak boleh dipinda-pinda lagi ataupun tidak boleh diubah lagi. Keputusan tu sudah finish, sudah habis. Dah tak boleh ubah lagi keputusan tu. Okey. Tak ada pun perkataan yang kawan-kawan kamu tanya. Yang ni yang cikgu agak-agak mungkin perkataan yang kamu tak faham.
Tapi rupa-rupanya kamu tak faham benda lain. Okey, untuk soalan Shani tanya berbilang bangsa. Berbilang bangsa tu maksudnya bermacam-macam bangsa. Faham apa maksud? Berbilang tu maksudnya pelbagai. Macam-macam. Boleh faham berbilang? Boleh. Bangsa maksudnya kaum. Dekat Malaysia ada banyak bangsa. Ada Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, Melanau, Siam pun ada. Macam-macam ada. Macam-macam. Di Sabah Sarawak paling banyak etnik ataupun kaum yang ada. Jangan ingat hanya ada Melayu, Cina dan India saja. Banyak kaum lain juga. Okey? Itu maksud bangsa. Boleh faham tak? Jadi bila berbilang bangsa maksudnya ada banyak bangsa. Boleh? Okey, yang kedua soalan daripada Sam. Dia tanya pengadil. Apa itu pengadil? Siapa tahu apa itu pengadil? Pengadil ni juri lah. Juri. Hakim. Boleh Sam? Judges. Bahasa Inggeris panggil judges. Bahasa Cina panggil apa, Shanice? 评判。 Boleh Sam? Oh Sam, boleh tak? Boleh faham tak? Boleh. Okey, pengadil Pengadil tu ialah judges ataupun hakim ataupun juri. Ada lagi soalan? Tak ada kan? 3 orang je yang tanya tadi. Sam, Shanice dan juga Pravin. Jadi cikgu harap semua orang faham petikan ni. Kita pergi ke yang kedua. Kita kena teliti dan fahami gambar yang diberi. Okey, kita tengok. Dia ada bagi satu gambar je. Dan gambar ni ada 3 orang yang sedang pegang kertas. Dan ada mikrofon di depan dia. Apa kaitan dengan perlumbaan Formula 1? Apa kaitan? Apa kaitan Formula 1 dengan gambar ni? Ada kaitan tak? Bagi cikgu, gambar ni tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Apa kaitan? Gambar sedang macam mendeklamasi sajak. Tiba-tiba ada perlumbaan Formula 1. Jadi dekat sini cikgu rasa ada sesuatu yang tak kena dengan buku teks ni. Cikgu ingat buku teks cikgu je. Buku teks kamu macam ni juga? Siapa ada buku teks dekat dia sekarang? Saya. Cuba tengok buku teks kamu muka surat 66. Gambar yang sama ke? Ya. Sama. Jadi cikgu rasa ada sesuatu yang tak kena dengan muka surat 66 ni. Sebab teks dia berkaitan dengan Formula 1. Tapi gambar dia tak ada kaitan Formula 1 pun. Jadi cikgu rasa gambar ni tak ada kaitan. Tak ada kaitan langsung dengan poster ni. Sepatutnya boleh gambar kereta ke apa ke. Sebab dia tulis Formula 1. Ini tak ada kaitan. Okey, kita tengok yang ketiga. Yang ketiga, kita kena bina ayat untuk bercerita tentang poster ni. Macam mana nak cerita tentang poster? Biasa tak kita buat ulasan tentang poster? Ingat tak? Ingat ke tak ingat? Kita pernah kan buat ulasan berdasarkan poster atau gambar? Pernah tak? Tak pernah? Dah lupa lah? Dah tak ingat lah? Okey, kita kena buat ulasan tentang poster ni. Sebab ulasan tu lah kita akan cerita. Supaya kita dapat cerita tentang poster. Okey, jadi yang pertama kita tengok dulu berkaitan dengan jenis ayat. Sebab kamu kena buat ayat untuk bercerita tu menggunakan jenis-jenis ayat yang ada lah. Biasanya untuk cerita tentang ayat ni kita guna ayat penyata lah. Kita guna ayat penyata. Dalam ayat dia ada 4 jenis. Ada 4 jenis, iaitu ayat penyata, ayat seruan, ayat perintah dan ayat tanya. Tapi untuk tulis untuk bercerita tentang poster ni kita akan guna ayat penyata ayat penyata. Manakala untuk ragam ayat pula ada 2 ragam ayat, iaitu ragam ayat yang pertama ialah ayat aktif dan juga ayat pasif. Ada 2 je. Ragam ada 2, jenis ada 4. Ingat, jenis ayat ada 4, ragam ayat ada 2. Satu ayat aktif, satu ayat pasif. Ayat aktif nak faham senang aja. Ayat aktif subjek di depan. Kalau ayat pasif subjek di belakang.
Boleh faham tak? Jadi biasanya kita nak buat ayat ni, kita nak bercerita tentang poster tu, kita nak pakai ayat apa biasanya? Kita nak guna ayat pasif ke ayat aktif? Sebenarnya dua-dua boleh guna. Dua-dua boleh guna. Ikut kamu punya keselesaan lah. Kamu nak buat ayat pasif ke, nak buat ayat aktif ke. Tapi kamu kena tahu kalau ayat aktif, subjek di depan. Ayat pasif, subjek di belakang. Okey, jadi sekarang kita nak bincang macam mana cara nak bercerita berdasarkan poster. Okey, ini poster dia. Jadi kita akan bincang macam mana cara nak bercerita dia. Kita akan buat rumusan. Buat rumusan berdasarkan poster. Kita tengok dulu apa yang ada, maklumat yang ada dalam poster ni. Yang pertama, dia ada bagi tahu maklumat tentang apa yang penting dalam poster ni, iaitu perlumbaan Formula 1 Malaysia sempena Hari Perpaduan. Lepas tu dia ada bagi tahu tarikh, dia ada bagi tahu masa dan dia ada bagi tahu tempat. Jadi macam mana nak cerita dia? Okey, kita tengok. Yang ni cikgu bagi tak penuh ni. Okey, perlumbaan Formula 1 Malaysia sempena Hari Perpaduan, Isnin 26 Julai 2021. 26 Julai ni 2021 ni cikgu letak sendiri lah. Okey, cikgu letak sendiri. Lepas dah cerita pasal tajuk, kita cerita tarikh dia pula. Perlumbaan ni pukul 8 pagi. Perlumbaan ni diadakan bila? Dia dah bagi tahu dah dekat atas tarikh. Yang ni masa. Yang perlumbaan ni 8 pagi ni, ini dia masa pula. Dan dia bagi tahu dekat mana tempat, iaitu di Padang SJKC Baling. Lepas tu yang kedua kita tengok kat syarat-syarat dia pula. Apa syarat-syarat dia? Syarat-syarat dia ada terbuka kepada murid tahap 2 sampailah yang terakhir tu, tarikh tutup. Lepas tu cerita je lah. Cerita. Apa pertandingan ke, perlumbaan ke, terbuka kepada murid tahap 2. Lepas tu dekat sini pun dia dah banyak dah bagi maklumat, kamu salin balik saja. Okey. Sampailah dekat tarikh tutup. Lepas tu, apa lagi yang terakhir yang kamu perlu cerita yang berdasarkan poster ni? Apa lagi yang kamu kena cerita berdasarkan poster? Apa lagi yang kita tak cerita? Kita dah cerita dia punya tajuk. Kita dah cerita dia punya tarikh. Kita dah cerita dia punya masa. Kita cerita dia punya tempat. Kemudian kita dah cerita dia punya syarat-syarat dia. Sampailah tarikh tutup. Lagi apa lagi yang kita tak cerita? Cepat. Apa lagi? Cikgu dah banyak bantu ni. Kurang respon ni. Apa lagi yang kita tak cerita daripada poster tu? Cikgu, hadiah menarik. Ni. Nombor 3 kita tak cerita lagi tentang hadiah menarik. Jadi kita kena cerita hadiah yang menarik. Apa yang dia nak bagi tu. Tapi dia tak bagi tahulah apa yang hadiah dia. Cuma dia bagi tahu hadiah menarik. Hadiah menarik ni hadiah yang best-best lah. Tak tahulah apa yang best-best tu. Okey, jadi ini cara kamu cerita. Cerita yang ni dulu, nombor 1. Kemudian ini nombor 2 dan ini nombor 3. Boleh? Boleh setiap orang cerita? Berdasarkan benda ni? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, siapa nak mula dulu cerita? Macam mana cara nak cerita? Siapa nak mula dulu? Volunteer ataupun sukarela nak cerita dulu. Siapa ada idea? Tak ada? Cikgu, dia kena baca balik je kan? Baca balik je. Cuma tambah-tambah lah sikit yang kosong-kosong cikgu bagi ni. Ni ada kosong-kosong ni. Nampak kosong-kosong kamu tambah lah apa yang sesuai untuk ditambah. Boleh? Cuba. Salah tak apa. Nanti kita tengok jawapan yang betul. Sekejap cikgu nak fikir dulu. Nak fikir dulu. Gambar menunjukkan
Okey, okey. Boleh mula, Shanice. Tak ada masalah. Boleh mula. Mula. Seorang. Siapa nak mula dulu? Okey, saya. Okey, cuba. Eh, gambar Okey, Shanice, sekejap. menunjukkan. Ini gambar. Ini poster. Poster. Bukan. Poster. Okey, guna Poster. poster. Poster menunjukkan perlumbaan Formula 1 Malaysia sempena Hari Perpaduan. Ni nak tulis apa ni? Isnin 26 Julai 2021. Yang apa? Cikgu nanti ya. Yang akan Yang akan diadakan pada Isnin 26 Julai 2000. 2021. Okey, bagus. Lagi? Perlumbaan ini bertempat di Bertempat. Ni pukul 8 ni. kempen ini bukan. Perlumbaan ini. Perlumbaan ini bermula pada pukul 8 pagi bertempat di Padang SJKC Baling. Oh, bagus. Okey, lagi? Apa yang terbuka? Apa yang terbuka ni? Ni tempat kosong ni. Apa yang patut diisi ni? Benda apa yang kamu sedang cakap ni? Tentang apa ni? Murid perlumbaan. Okey, perlumbaan. Perlumbaan ini terbuka kepada murid tahap 2. Bagus. Ni baca balik je. Ni dah ada dah, tak apa. Ini baca balik. Ni baca balik je. Penyertaan. Penyertaan adalah sejarah berkumpulan. Setiap kumpulan mestilah terdiri daripada 3 orang peserta yang berbilang bangsat. Keputusan pengadil adalah muktamad. Sesiapa yang berminat Syafiq atau Cikgu Siapa yang berminat yang Syafiq? berminat dari bukan. Siapa nak bantu Shanice? Nak cakap apa kat sini ni? Siapa yang berminat? Sila menghubungi Cikgu Syafiq atau Cikgu Swilan. Lagi? Tarikh tutup pernyataan 20. Macam tu je? Ialah. Ialah? Ialah 23 Julai. Ialah pada, bila tarikh kena ada pada. Pada. Ialah pada 23 Julai 2021. Okey, bagus. Lagi ni? Yang terakhir ni, hadiah yang menarik ni nak cakap apa? Kalau menang. Kalau menang tak sesuai. Okey. Lagi apa yang sesuai? Kawan-kawan lain ada nak bantu tak? Tengok Shanice dah banyak bagi bantuan tu. Dia dah tunjuk cara macam mana cara nak bercerita. Dia sama macam buat ulasan juga. Aisyah tadi fikir, tak habis lagi fikir. Bantu Shanice. Damia ke, Lim Zeng Hang, Lo Koi On. Yang lain tak. Apa Damia sekali lagi? Kalau kamu cuma cakap hadiah menarik menanti anda, yang ni ayat apa? Nampak tak ada tanda apa tu? Tanda seru. Tadi cikgu kata kalau nak cerita ni dia kena pakai ayat apa? Ingat tak ayat apa cikgu cakap? Ayat Penyata. Ayat penyata. Macam mana nak buat bagi jadi ayat penyata? Dia. Kau malu. Tak ada. Oi, slow betul hari ni respon kamu. Susah benda ni.
Cikgu, Ya, boleh tulis pemenang boleh pemenang mendapat pemenang pemenang akan pemenang akan mendapat hadiah menarik menanti. Hadiah hadiah Bukan, yang menarik nanti. menarik. Hadiah yang menarik. okey, boleh juga macam tu. Okey, baik. Terima kasih Shani kerana berusaha untuk berfikir. Kawan-kawan yang lain cikgu tak tahulah apa masalah. Cikgu harap semua dapat berkongsi pendapat tapi senyap. Hari ni Pravin pun senyap. Pravin ada ke tak ada ni? Ke dah hilang Pravin? Cikgu rasa Pravin tak ada ni. Ada masalah line internet ke apa? Tak tahu, hilang. Okey, baik. Kita tengok. Yang ni lah dia punya jawapan. Okey, contoh . Tapi yang ni dalam ayat dalam bentuk ayat yang kamu boleh cerita. Okey. Contohnya, perlumbaan Formula 1 Malaysia sempena Hari Perpaduan akan diadakan pada hari Isnin 26 Julai 2021. Okey, perlumbaan ini akan diadakan pada pukul 8 pagi di Padang AJKC Baling. Okey, ada maklumat dia dekat sini. Kemudian, syarat-syarat dia, pertandingan ini terbuka kepada murid tahap 2. Lepas tu penyertaan adalah secara berkumpulan. Yang ini semua ada dah dekat sini. Sampailah dekat sesiapa yang berminat tu. Sesiapa yang berminat perlulah menghubungi Cikgu Safiq atau Cikgu Swilan untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan maklumat lanjut. Yang ni yang kamu boleh tambah . Okey, contoh kamu nak tahu apa-apa yang lebih mendalam tentang pertandingan ataupun perlumbaan ni, kamu boleh tanya pada Cikgu Safiq dan Cikgu Swilian tu. Dan seterusnya tarikh tutup penyertaan ialah pada 23 Julai 2021. Pemenang pertandingan ini akan mendapat hadiah yang menarik. Okey, ini contoh kita bercerita lah. Okey, sepatutnya cikgu nak setiap orang bercerita tapi tak tahulah kekangan. Kekangan apa cikgu tak pasti. Tadi Shani seorang dia yang berusaha. Dan ada sikit bantuan daripada Damia dan juga Aisyah. Kawan-kawan yang lain tak aktif. Tak apalah nak buat macam mana . Sekarang pun dah 12.14 . Tengah hari mungkin semua dah penat. Pagi tadi kelas apa ? Cikgu Wong. Cikgu Wong. Okey, baik. Jadi akhir sekali rumusan. Apa yang kita belajar hari ni? Bercerita tentang apa? Menghargai nyawa. Ya ke? Kita bercerita Bukan. tentang poster tu lah. Okey, kita guna pelbagai jenis ayat dan ragam ayat. Okey. Okey, kerja kamu nanti salin dalam ulasan. Boleh Boleh. Okey, Boleh, nanti salin dalam ulasan. Cikgu dah bagi dah contoh, kamu salin je. Kamu tak payah risau sebab cikgu risau kalau cikgu suruh kamu buat sendiri, tak tahu bila nak buat sendiri. Dan cikgu dah bagi dah contoh ulasan yang dah lengkap. Cikgu harap kamu salin lah dalam buku ulasan. Supaya nanti bila keluar soalan berbentuk poster, ulasan berbentuk poster, kamu tahu macam mana cara nak buat dia. Dia tak sama macam ulasan biasa . Kalau ulasan biasa tu kamu kena ada kita hendaklah lah, kita mestilah lah, kita patutlah. Tapi yang ni tak. Yang ni dia macam cerita je. Cerita berdasarkan poster tu. Apa yang kamu nampak dalam poster tu, kamu keluarkan balik. Boleh faham tak? Pravin asyik keluar masuk ni. Ada masalah line ke? Hujan ke kat luar? Tak kan? Matahari sangat besar. Tak. Bukan. Panas ni kat luar. Tak tahu apa masalah internet ni. Sebab biasanya setahu cikgu Pravin dia pakai wifi. Kan? Okey, jadi ini adalah ulasan yang kamu perlu tulis dalam buku ulasan. Okey, jika ada apa-apa masalah, tak faham, tak tahu macam mana nak tulis, nak buat dan sebagainya, kamu boleh tengok slide ni yang cikgu share dekat Google Classroom. Tapi kalau tengok slide ni pun tak faham, boleh tanya cikgu dekat WhatsApp cikgu. Boleh? Okey, ada nak tanya apa-apa lagi? Okey, ini kerja kamu. Cikgu, saya tulis sendiri punya ayat boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang terbaik ialah kamu buat sendiri. Barulah kamu tahu kamu punya tahap bahasa Melayu kamu setinggi mana. Okey? Ini sebagai panduan lah. Untuk murid yang lemah dan sebagainya, yang tak tahu nak buat, yang
Cikgu saya tak pandai nak buat. Okey, tak apa. Jangan risau. Tengok ni. Ikut ni. Cikgu dah bagi panduan. Okey, jangan lupa tulis arahan dia. Jangan lupa tulis hari dan tarikh. Kemudian ambil gambar elok-elok. Letak dekat dalam Google Classroom. Okey, jangan ambil gambar sengit-bengit macam hari tu. Nanti cikgu nak tengok susah. Kamu punya tulisan tu. Okey, pastikan ambil gambar dengan apa? Dengan kemas lah supaya cikgu boleh nampak tulisan kamu. Okey, ada nak tanya apa-apa lagi? Tahun 6, ada nak tanya apa-apa lagi? Tak Tak ada. ada. Tak ada Kalau tak ada, itu saja apa yang kita belajar hari ini. Cikgu harap kamu dapat sesuatu. Dan jangan lupa buat tugasan yang diberi. Sama ada BM ke, PJ ke. Apa saja kerja, tolong tengok dekat Google Classroom. Jangan sampai kamu tertinggal ataupun terabai pelajaran kamu tu. Okey, ingat kita masih dalam tempoh PDPR, iaitu belajar dari rumah. Cikgu harap kamu gunakan masa ni untuk belajar lah, bukan main semata-mata. Kita nak pergi ke sekolah tak tahu bila lagi. Jadi cikgu harap kamu kena terima kenyataan kita sedang belajar dari rumah. Okey, kalau kamu rasa belajar di rumah ni macam cuti, cutilah. Dia akan jadi cuti lah. Tapi kalau kamu rasa benda ni belajar, dia akan dapat belajar lah. Ingat, kita kena belajar setiap hari supaya otak kita digunakan dan kita tak jadi orang yang tidak tahu lah. Kita jadi orang yang serba tahu. Kalau boleh, kita kena jadi seorang yang serba tahu. Jangan hanya dalam bahasa Melayu tapi dalam mata pelajaran lain juga. Okey? Itu saja daripada cikgu. Cikgu harap kamu maafkan cikgu kalau cikgu ada terkata, terkasar bahasa dan sebagainya. Okey, kita jumpa lagi hari Rabu. Betul, Rabu. Betul. Okey, kita jumpa lagi hari Rabu untuk PJ. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih, Cikgu Rizal. Okey, bye.